السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah taala mentakdirkan kita untuk bertemu di dalam rumahnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat, redha dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ini saya nak berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah lagi hadis yang telah disusun di dalam kitab Qisasul Ghaibi fi Sahih al-Hadis Nabawi. Hadis sahih, kisah berkenaan perkara-perkara yang ghaib, iaitu orang mukmin ditahan di atas qantarah di antara syurga dan neraka. Anna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantarati bainal jannati wan nar فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا كذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang mukmin yang selamat daripada neraka, mereka ditahan di atas qantarah yang terletak di antara syurga dan neraka. Masing-masing akan dihukum dan diadili kerana kezaliman yang dilakukan di dunia, sehingga bila mereka telah bersih daripada seluruh dosa, maka mereka diizinkan masuk ke dalam syurga. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang daripada mereka lebih mudah sampai ke mahligai di dalam syurga daripada sampai di rumah mereka di atas dunia. Hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat sekalian, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qantarah? Di dalam hadis ini Nabi bagi tahu satu kisah, satu peristiwa yang akan berlaku kepada orang mukmin yang terselamat daripada neraka. Maknanya apa? Bila dia meniti di atas titian sirat, dia selamat. Orang ni orang bagus. Orang ni semayang dia tak tinggal. Orang ni puasa dia cantik dia buat. Orang ni zakat tak pernah lepas. Buat biasa. Dari sudut hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala cantik. Maka bila dia meniti di atas titian sirat, dia lepas. Tapi Nabi kata bila sampai di atas qantarah, lepas daripada titian sirat itu, dia ada satu titi lagi, nama dia qantarah.
Dia terletak di antara syurga dan neraka. Tak masuk lagi di dalam syurga. Sebelum sampai di syurga, dia kena lalu satu lagi titik, nama dia Qantarah. Dan masing-masing akan dihukum dan diadili kerana kezaliman yang dilakukan di dunia. Dia tak lepas lagi untuk masuk ke dalam syurga kerana apa? Kerana dia ada dosa yang dia buat sesama manusia. Dengan Allah, okey, cantik, settle. Tapi dia ada dosa dengan manusia. Maka dia terhenti di Qantarah itu. Belum lagi boleh masuk ke dalam syurga. Sehingga mereka akan settle di atas tu bila mereka telah bersih daripada seluruh dosa. Sama ada diqisas ataupun diberi keampunan oleh orang yang dizalimi itu. Settle dosanya, barulah kedua-duanya akan diizinkan masuk ke dalam syurga. Nabi bersumpah dalam hadis ni, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman dia. Time tu bila nak pergi ke mahligai dia di dalam syurga, itu lagi senang dia pergi daripada dia hari ni atas dunia nak balik rumah dia. Kita hari ni nak balik ke rumah lagi daripada masjid ni, nak kena keluar daripada masjid, pakai slipper, jalan, masuk dalam kereta, buka enjin, drive, baru sampai rumah. Nabi kata bila dah settle ni di atas Qantarah ni, tak ada dah dosa dengan manusia. Bila nak pergi masuk di ke mahligai dia di dalam syurga, itu lagi senang dia pergi daripada dia duduk atas dunia ni, dia nak balik rumah dia. Allah permudahkan perjalanan dia masuk di dalam syurga. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketahuilah di akhirat itu nanti ada dua sirat. Rupanya dia ada dua titik. Kita sebelum ni mungkin ada yang duk anggap ada satu titik ya, titian sirat. Kena lalu kat situ, situlah jalan yang sempit, situlah jalan yang licin, senang tergelincir masuk di dalam neraka. Ada pula cangkuk-cangkuk yang datang daripada arah kiri dan kanan, menarik orang yang berada di atas titian sirat itu, jatuh mereka ke dalam neraka. Ada yang berjalan sepantas kilat, ada yang berjalan seperti naik berlari, ada yang naik kenderaan, ada yang merangkak, ada yang tak sempat berdiri dah jatuh dah dalam neraka, tergelincir. Rupanya bukan tu saja. Bukan tu saja. Kalau dah boleh lalui satu titian sirat yang begitu menakutkan itu, ada satu lagi titian sirat, kata Imam Al-Qurtubi. Ada dua. Dia kata sirat yang pertama adalah tempat menyeberang bagi mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar, iaitu semua manusia terpaksa menyeberangi sirat itu. Sama ada timbangan mizan dia berat ke ringan. Semua orang selepas ditimbang di atas mizan, semua orang kena lalu di atas titian sirat ni. Masa itulah tengok ada orang masuk jatuh di dalam neraka. Dan masa itulah tengok ada orang berusaha untuk sampai ke penghujung titian sirat, sama ada dengan mudah ataupun susah. Semua orang akan lalu, dikecualikan daripada menyeberangi sirat ini ialah orang yang masuk syurga tanpa hisab, dan mereka yang terus dimasukkan ke dalam neraka dengan disambar oleh leher api neraka semasa penantian. Dia kata ada dua jenis manusia yang tak lalu di atas titian sirat ni. Satu, mereka yang telah dijanjikan dengan syurga Allah. Atas dunia Nabi dah bagi tahu dah kepada Rasulullah bahawa ni adalah ahli syurga. Dan nanti di akhirat ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab.
70,000 orang daripada jutaan, bilion, trilion, tak tahu nak bagi tahu orang yang hidup daripada zaman Nabi Adam sehinggalah orang yang terakhir di atas dunia ni. Daripada segala semua tu 70,000 orang sahaja dipilih untuk masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang tak lalu di atas titian sirat tu siapa? Orang yang menanti di padang mahsyar. Dia time tu sudah disambar oleh leher api neraka. Keluar api neraka tu seumpama leher, tarik dia terus masuk dalam neraka. Dia tak lalu dah di atas titian sirat. Dua jenis ni. Setelah selesai menyeberangi sirat yang terbesar itu, yang paling utama yang kita tahu sebelum daripada ni, itu titian sirat yang utama. Maka ternyata bahawa yang berjaya sampai hanyalah orang-orang mukmin. Tak kira dengan cara apa sekalipun, sama ada dalam keadaan sepantas kilat atau seperti terbang yang burung atau seperti naik kenderaan ataupun merangkak dan sebagainya, yang akan sampai di hujung titian sirat itu siapa? Mereka hanyalah orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Jika ada pun kesalahan-kesalahan mereka dan ia hanya perlu diqisaskan, namun tetap tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian mereka ditahan di atas sirat yang lain pula. Oh, ada satu lagi menanti sebelum sampai di syurga, ada satu lagi sirat, iaitu yang khusus kepada mereka, khusus kepada orang beriman saja. Orang beriman kena meniti satu lagi titian sirat sebelum sampai ke dalam syurga. Dalam kalangan mereka ada yang berjaya sampai di sirat kedua ni, tidak seorang pun yang akan berpatah balik ke neraka, insya-Allah. Kata Imam Qurtubi, jangan risau. Bila dah lepas titian sirat utama ni, dah sampai ke titian sirat yang kedua yang dinamakan qantarah tu, itu bakal jadi ahli syurga. Dia jangan risau. Cuma tak masuk lagi ya, sebab ada benda yang tak settle lagi. Orang yang dah sampai di hujung titian sirat pertama tadi ni, dia tak akan patah balik dah. Ataupun dia tidak akan masuk ke dalam neraka, insya-Allah. Cuma tertahan sebentar, tak masuk lagi dalam syurga. Ini kerana mereka telah berjaya menyeberangi sirat yang pertama yang dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Orang yang binasa telah jatuh ke dalam neraka Jahannam disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi hak mana memang dia ni ahli neraka, dia memang dah jatuh dah dalam neraka masa lalu titian sirat yang pertama. Dia tak akan sampai ke titian sirat yang kedua. Yang sampai adalah orang-orang yang beriman. Bila berada di atas titian sirat yang kedua ni, mereka akan diperintahkan untuk tebus kesalahan antara satu sama lain, sesama manusia. Dengan cara apa? Minta maaf kepada orang yang dia zalimi, minta halal kepada orang yang dia pernah ambil harta benda atau apa sahaja daripada seseorang yang lain. Kena pergi minta maaf. Selagi mana dia tak buat benda tu, dia tertahan di situ. Dia tak boleh masuk ke dalam syurga walaupun dia orang beriman. Kerana apa? Kerana yang dilakukan supaya mereka benar-benar menjadi penghuni syurga yang tidak menanggung apa-apa kesalahan. Nak masuk syurga ni, dia tak ada salah dengan Allah, dia sudah dimaafkan oleh Allah, dan dia tak ada salah dengan manusia, iaitu dia telah dimaafkan oleh manusia. Orang yang betul-betul bersih macam ni lah yang baru boleh masuk di dalam syurga. Selagi dia ada salah dengan manusia, walaupun dia baik dengan Allah macam mana sekalipun, maka dia tetap tertahan di qantarah tersebut. Jadi syurga ni untuk orang yang telah mendapat keampunan Allah, yang telah menunaikan hak-hak Allah dan juga telah menunaikan hak-hak manusia.
Begitu syurga untuk orang-orang yang baik begini. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, setelah orang mukmin terlepas daripada neraka, mereka ditahan di atas qantarah antara syurga dan neraka. Kemudian mereka pun saling menebus, saling qisas, balas balik, timbal balik atau maafkan. So mereka akan delete kesalahan yang terjadi sesama manusia di atas dunia ni. Bila segalanya semua bersih dan suci daripada dosa, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa bentuk qantarah ni? Qantarah ni adalah satu jambatan, dia kecil, jambatan kecil. Dia taklah sesusah sirat, titian sirat yang pertama tadi. Dia cuma satu jambatan yang kecil selepas titian sirat tadi. Maka orang mukmin kena seberang daripada qantarah itu untuk masuk ke dalam syurga. Ada perbahasan di dalam kitab hadis yang mengatakan qantarah ni adalah satu ruang, satu kawasan selepas titian sirat. Ini bermakna bila kita setelah selesai melaksanakan melepasi titian sirat, masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun selesai. Maka kita akan berjumpa sesama mukmin di satu ruang namanya qantarah. Maka di situlah sesama mukmin mereka akan selesaikan isu-isu yang pernah dibangkitkan, dibuat di atas dunia ni. Maksudnya kalau dulu dia ni orang yang menzalimi saudara dia di atas dunia, sama ada mencederakan atau memukul atau menyihir, contohnya maki hamun, fitnah, songlak duit orang lain, mengaibkan orang lain, buka aib, menuduh orang tanpa bukti, maka apa sahaja yang dilakukan oleh manusia terhadap maruah seseorang, satu, kita telah jatuhkan maruah seseorang dengan fitnah, dengan penipuan, dengan pembunuhan karakter, okay? Menyebabkan maruah seseorang tercemar, tuduhan dan sebagainya. Yang kedua, terhadap tubuh badan seseorang, cedera, bunuh dan sebagainya. Dan kemudian terhadap harta benda orang, kita ada curi duit dia atau hutang dengan dia tapi lari tak mau bayar, semua benda. Atau ambil kawasan, kan, kawasan tanah lot, kita ambil sejengkal pun tak boleh masuk syurga lagi. Tunggu dulu di qantarah ni. So perhatikan dalam kehidupan kita, tiga benda ni yang kita buat. Kalau kita buat salah dengan manusia, maruah dia, tubuh badan dia, harta benda dia. Maka kalau kita cek ada benda yang tak settle lagi, hati-hati tuan-tuan. Kerana kita termasuk orang yang akan tertahan di qantarah ni, tak boleh masuk ke dalam syurga. Maka kita kena buat apa? Kita kena bayar balik. Kalau dari sudut harta benda dia, kena bayar balik. Nak bayar dengan apa? Duit ringgit tak bawa dah di alam akhirat. Aset-aset kita yang banyak, nak bayar kat dia, tak bawa dah di akhirat. Yang kita bawa di akhirat apa? Pahala dan dosa. Nak bayar kat orang tadi ni dengan pahala kita.
Kalau ramailah orang yang kita zalimi, banyak-banyak dengan pahala, keluar pahala daripada kita masuk kepada orang yang dizalimi ni, sehingga habis pahala kita, tinggal dosa. Tapi kezaliman kita kepada orang tak habis lagi. Dosa orang pula yang dizalimi, dosa orang yang kita zalimi tu transfer ke kita. Pahala habis, dosa lagi bertimbun. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang bankrupt di akhirat. Walhal atas dunia, semayang dia perfect, puasa dia cantik, umrah haji dia hebat, tapi bila sampai dekat akhirat, dia gagal hubungan dia dengan manusia, dia menzalimi manusia pada maruah, harta benda atau tubuh badan dia. Habis segala amal ibadat yang dia buat kepada Allah ni. Habis. Orang bankrupt dekat akhirat, tuan-tuan. Macam mana nak boleh cover? Nak pinjam adik-beradik punya pahala, confirm tak bagi. Nak minta sikit daripada mak ayah pun takkan bagi. Kerana itulah yang paling bernilai dan berharga di alam akhirat. Ada satu hadis yang diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Hadis ini hadis yang sahih. Dia mengatakan ada dua orang lelaki daripada umat Nabi Muhammad yang beriman yang akan datang. Satu orang lelaki akan berkata, ni di alam akhirat, satu orang lelaki dia kata apa? Demikian dan demikian telah melampaui batas terhadap saya dan saya mahu daripada amalan dia. Dia nak tuntut orang yang menzalimi ni. Dia kata, wahai Allah, ada orang sekian-sekian, fulan bin fulan, dia telah buat naya kepada saya. So saya hari ni saya nak tuntut daripada amalan dia, saya nak tuntut pahala dia. Saya nak pahala orang yang menzalimi saya tu transfer pergi kat saya. Dia nak tuntut pahala orang yang menzalimi dia. Lalu Allah berfirman kepada dia, kamu angkat kepala, tengok di sana, tengok di syurga. Dalam syurga itu ada satu mahligai yang cukup indah, yang cukup besar. Kamu nampak tak mahligai itu? Maka laki-laki tadi yang nak menuntut pahala daripada orang yang menzalimi dia, dia kata, nampak ya Allah. Lalu Allah kata kat dia, istana yang hang tengok cantik tadi ni tersergam, itu adalah untuk kamu sekiranya kamu memaafkan orang yang menzalimi kamu ni. Kamu memaafkan dia yang telah menzalimi kamu. Kamu tak tuntut daripada dia pahala. Ni orang mukmin di antara dua orang mukmin tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendamaikan antara dua orang mukmin tadi ni. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mahligai di dalam syurga yang kamu baru nampak tadi ni akan jadi milik kamu dengan syarat kamu maafkan orang yang pernah menzalimi kamu di atas dunia tu. Maka laki-laki tadi pun dengan senang hati, ya Allah, aku maafkan orang yang pernah buat naya kat aku ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada akhir hadis itu, bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah hubungan di antara kamu. Nabi pesan kat kita semua, kita ni takwalah kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, sayang kepada Allah, dan juga berdamailah antara manusia. Yang duk pergi gaduh ni, benda kecil-kecil jangan duk gaduh. Damaikan antara manusia, Nabi kata. Sesungguhnya Allah akan mendamaikan antara dua orang yang beriman pada hari kiamat. Daripada orang tadi nak tuntut pahala saudara dia yang beriman, Allah mendamaikan
dengan memberikan, menghadiahkan mahligai yang cukup indah di dalam syurga bagi orang yang memaafkan saudara dia. Cerita ni berlaku di akhirat nanti, tetapi inspirasi dia adalah kita hari ini. Kalau kita boleh sacrifice kemarahan kita, boleh korbankan jiwa, emosi kita untuk memaafkan orang yang pernah buat salah kat kita, begitu Allah akan sediakan satu mahligai yang indah buat kita, bagi seseorang yang memaafkan saudara dia se-Islam yang beriman. Bayangkan satu orang berdiri di qantarah, kita lah contohnya, berdiri di qantarah betul-betul di depan syurga Allah Subhanahu wa taala, depan pintu syurga dah, nak pi, nak langkah tak boleh. Kemudian mereka diseret kembali ke neraka kerana mereka kehilangan kebaikan atau pahala mereka. Misalkan, kalaulah orang yang dizalimi tadi, dia tak mau juga, dia kata aku tak mau, aku nak pahala dia juga, katakanlah begitu, aku nak pahala dia juga sampai habis pahala dia. Bayangkan orang tadi dah ada di depan pintu syurga, ditarik balik masuk ke dalam neraka. Maka orang begitu yang Nabi SAW sebutkan sebagai orang yang muflis, duduk depan pintu syurga dah, tapi kena seret balik ke neraka. Dan sebarang dosa yang berkaitan dengan orang lain, ini Islam pandang cukup serius. Dosa dengan manusia ni bukan dosa kecil. Kadang-kadang sebab ada orang dia berpandangan bahawa dosa dengan Allah lah besar, Allah tu Tuhan, manusia ni kecil je, kalau buat salah dengan manusia benda kecil je. Ada orang pandang macam tu. Tapi Islam tak pandang begitu. Di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, dosa sesama manusia itu cukup besar. Impak dia tak boleh masuk di dalam syurga. Besar tak besar? Allah. Kita hari ini sedap mengumpat orang, mengata orang, cakap buruk pasal orang, buka aib orang. Contoh buka dalam media sosial ni, apa-apa isu yang sensitif mungkin, ataupun apalah yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita ni, tuan-tuan baca dekat komen dia. Orang kena dakwah pun kena kritik. Kena kritik kan? Bila kita bercakap benda yang elok, nasihat yang baik, dia kata apa? Dia kata jangan duk rasa hang suci sangat. Nampak? Kita nak bercakap benda yang elok, tapi bila main tang komen ni macam-macam. 100 orang yang komen, 100 komen yang berbeza pandangan dia. Ada hak bagus, ada yang memberikan kata positif, ada yang menghina, mengutuk, mencaci. Bila main isu-isu yang berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tengok dia punya kata-kata netizen ni. Sakit tuan-tuan kalau kena dekat kita. Maka sebab itu, apa benda yang kita keluarkan daripada mulut kita, daripada apa yang kita nak tulis, satu patah perkataan yang kita nak tulis, fikir dulu apa akibat dia nanti di atas qantarah ni. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyatakan, seringkali seseorang itu mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan dia melayang-layang dihumban dalam neraka selama
70 tahun. Sepatah perkataan boleh menyebabkan seseorang terhumban hambing di dalam neraka selama 70 tahun. Satu patah saja. Berapa banyak patah perkataan fitnah, niat jahat, buka aib, merendah-rendahkan orang. Maka ini yang perlu kita perbetulkan dalam kehidupan kita. Begitu juga kadang-kadang kita tak sedar harta benda orang yang kita buat macam hak milik kita, ataupun harta benda orang yang kita aniaya, kita buat sengak. Contoh, kita naik motor. Ni tak kena pada rider Grab je, tak siapa-siapa lah. Naik motor, laju, bawa. Dengan laju tu tiba-tiba pergi langgar side mirror kereta orang, perak patah. Rasa-rasa nak berhenti tak? Oh, dia kata aku dah lambat nak hantar makanan ni. Oh, dia pergi. Tuan-tuan, yang dia buat tak tahu harta benda orang ni dia rosakkan tu. Nanti jumpa balik dekat kontorah. Dia tak mau bayar tak apa, dia nak lari tak apa. Tapi jumpa balik nanti di kontorah tu, kena settle. Walaupun benda kecil kan. Sebab itu alim ulama dahulu, saya tak ingat nama dia siapa, dia pernah satu ketika, time ni dia masih lagi belajar. Dia belajar. Bila dia belajar, pen yang dia pakai tu dah tak boleh guna. Maka dia pinjam satu pensel daripada kawan seperguruan dia. Dia pinjamlah pen. Tulis belum tulis, seronok. Kemudian dah habis pengajian semua, pakat baliklah. Dia teruskan musafir di tempat yang jauh. Bila sampai di satu tempat yang jauh, dia teringat, ni pen kawan tadi. Patah balik daripada tempat yang jauh ni, semata-mata nak bagi pen tu dekat tuan dia balik, dekat kawan dia tu. Ini sikap orang yang tahu apa akibat di akhirat nanti kalau kita buat naya dengan harta benda orang. Kerana sebatang pen je, dia jalan, dia lalui beratus-ratus kilometer nak pergi hantar balik pen tersebut. Ini orang yang benar-benar dia percaya dan dia yakin suatu hari kelak dia akan bertemu dengan orang yang pernah dia ambil harta benda dia tanpa dia pulangkan. Kadang-kadang kita di pejabat, kita guna harta benda pejabat tanpa kita gantikan. Mungkin gantikan dengan amal kita yang lebih, dengan kerja kita yang lebih, ataupun kita gantikan sesuatu yang kita ambil itu, bagi balik, beli balik yang baru, bagi kepada pejabat yang kita pernah ambil harta benda dia tu untuk tujuan peribadi kita. Saya teringat Khalifah Umar Abdul Aziz, bila dia duduk di pejabat kerajaan, dia khalifah, duduk di pejabat kerajaan. Time saudara dia mai nak bercakap perihal keluarga, ditutup lampu ni, jom kita pergi sembang kat luar. Kenapa? Sebab duit yang digunakan adalah duit orang, duit rakyat, tapi digunakan untuk bercakap-cakap tentang hal urusan peribadi. Hari ni berapa ramai tuan-tuan orang naya, orang songlap, orang tipu duit syarikat. Dia tak buat benda tu, tapi dia claim untuk benda tu. Dia tak pergi pun
ke tempat tersebut, tapi ada klaim minyak, pergi ke tempat tersebut. Ni benda-benda yang berlaku hari ini, yang manusia khianat dengan harta benda manusia lain. Kita tak boleh lari. Mungkin kita akan dapat sedikit habuan di atas dunia ni, seronoklah dapat duit klaim yang kita tak pernah buat tu, dapat lebih lah. Tapi bayangkan macam mana keadaan kita tak boleh masuk di dalam syurga kerana sikap kita tu. Dapat mungkin untung 10-20 ringgit kat kita, tapi dengan 10-20 ringgit tu terketak-ketak kita di depan pintu syurga, tak boleh nak masuk. Allahu Akbar. Sebab itu perhatikan, ya, dalam kehidupan kita ni, jangan sesekali kita ada anaya dengan harta benda, tubuh badan dan juga maruah seseorang. Bayangkan betapa periknya perasaan kita bila dah berdiri di depan pintu syurga. Kita dah tengok dia, kita dah tengok keindahan di dalam dia. Tiba-tiba ada orang nak tuntut pula daripada kita pahala. Habis pahala kita, kita diseret balik masuk di dalam neraka Allah. Sebab itu di atas dunia ni, marilah kita sama-sama meminta maaf kepada manusia dan minta halal di atas segala apa yang kita pernah pakai, pernah guna daripada harta benda seseorang. Cantiknya kalau kita ada buat salah tu kepada seseorang, kita tinggal nombor telefon kat dia, ataupun kita ada hubungi dia, kita cari dia untuk kita settle benda tu, sehinggalah dia memberi. Dia kata tak apa, saya halalkan untuk kamu. Alhamdulillah, selesailah kita atas dunia dan selesailah kita di akhirat kelak. Dan keluasan rahmat yang kita tengok daripada hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia suka mendamaikan antara sesama orang Islam. Allah mendamaikan antara kita. Jadi sifat itu, sifat mendamaikan ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka. Kalau tengok ada dua orang di dalam hidup kita, ada dua orang bergaduh, ada dua orang bermasam muka, ada dua orang yang salah faham, cubalah kita menjadi pendamai di antara keduanya. Sesungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keduanya yang bermusuhan. Mudah-mudahan perkongsian tentang qantarah pada malam ini membuka satu paradigma kepada kita, membuka hati dan minda kita agar kita settle segala urusan sesama manusia di atas dunia ni, dan kita boleh merendahkan diri untuk memohon maaf dan meminta halal kepada orang-orang yang pernah kita buat salah di atas dunia. Mudah-mudahan dengan itu menyebabkan kita akan dilancarkan perjalanan kita di atas sirat dan juga di atas qantarah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan kepada orang-orang yang bersih dosa dia daripada dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.